Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Saudara menuju alam akhirat. Waalaikumsalam. Saudara Anwar Jubin. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara. Waalaikumsalam. Saudara Raziman Omar. Saudara Muhammad Fuad, apa khabar dari Gombak saudara Fuad? Begitu juga dengan saudara Zamari LC, saudara Atuk Wah. West Mangan katanya menuju akhirat. West, waras. Belajar sikit-sikit saudara bicara bahasa Jawa. Begitu juga dengan saudara Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam. Wahab Muhammad, saudara Syarul Azam, Waalaikumsalam, dari Kota Baru dah Syarul. Saya memang rasa nak pergi Kota Baru lah musim-musim bulan puasa ni. Colek ni bahasa Kota Baru ni. Kalau di Kelantan colek lah bulan puasa saudara Abu Nems, saudara Nizam, saudara Azizi Mohsin, saudara Joka, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Syahid Ibrahim, Waalaikumsalam. Ashalin Becker, nama sedap-sedap ni. Waalaikumsalam. Saudara Amran Adabi, Obekri Abeno, Muhammad Bakri Osman, saudara Samad Mat, Roy Pa, apa khabar dari Dungun Roy Pa? Dungun macam mana sekarang ni? Aziz Mohsin dari Seri Gading. Minta maaf tadi tak sempat jumpa saudara Roy. Hisham Ishi, Abu Samaen, Pejuang UMNO. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar sahabat? Kelantan, Kota Baru. Rasanya dah tak hujan dah sana. Begitu juga dengan Perindu Kristal, Rohani Deman, saudara Empat Pelangkering, dan tidak lupa saudara Rubidin bersama pasangannya. Memang kita mendoakan beliau bahagia. Saudara Herman dari Dengkir mana? Saudara Tok Mokhtar Abu Bakar, apa khabar Tok? Moga sihat ya Tok. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, terima kasih. Sharing, apa yang saya perlukan adalah share, like dan subscribe. Dan kalau sesuatu berlaku kepada Facebook, sila layari kita punya Instagram saudara. Saudara Alias Latif, saudara Mat Syabuddin Hashim, apa khabar saudara? Saudara Laish Hamidah Kamat, apa khabar puan? Moga sihat walafiat. Saudara Kamaruddin bin Syah Abu, okey, Alhamdulillah, terima kasih. Yusrama Anwar Saleh. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang Sungai Petani? Baik saudara, kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf lah saudara, kerana kalau nak layan sampai malam tak habis saudara. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini saudara adalah hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Saudara, hari yang penuh barakah, iaitu tanggal 25 Mac. 11 hari lagi saudara, tak lama. Pejam celik, pelam celik, kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh kemuliaan saudara. Dan menurut saudara Rio, hari ini merupakan hari yang ke-731. 731 COVID-19 melanda di negara kita. Dan dari segi laporannya, semalam jangkitannya mencanak lagi daripada 22,491 kepada 24,316 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlahnya adalah 4,079,242 orang saudara. Dan saya melihat dari segi laporan yang saudara Rio bagikan, saya tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 negeri yang masih lagi angka ribuan. Lain semua dah ratusan saudara. Dan negeri yang paling tinggi tidak lain tak bukan adalah negeri Selangor, mencanak terus saudara. Sebab semalam jangkitannya adalah 11,692. Jadi warga Selangor harus berhati-hati. Saya nampak pola-polanya begitu tinggi di Selangor. Negeri yang lain, wilayah Persekutuan ada 2,425. Sarawak ni yang menghairankan saya. Itu hari elok dah 2,300, 35, 60. Tapi sekarang ni naik kepada 1,400. Kedah juga belum lagi usai. Kedah masih lagi 1,252 dan di Pulau Pinang 1,577. Tak cerai. Hari ini Datuk Seri Najib bertandang ke Pulau Pinang. Bertambah ramai, tak tahu apa dah jadi ya. Mungkin saya harapkan reda lah untuk hari ini. Dan akhirnya adalah negeri Perak
juga mengekori dengan angka ribuan, itu 1,324. Lain-lain negeri alhamdulillah ratusan saja. Kita mengharapkan supaya lain-lain negeri dapat bertahan dan kita terus mengurangkan jangkitan virus corona ini, saudara. Jumlah untuk setakat hari ini 24 Mac daripada dengan campuran 24,316 jangkitan semalam, sudah 551,047 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Baik saudara, mohon sedikit waktu untuk pencerahan dalam segmen e-commerce, saudara. Bagi mereka yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241 jika saudara ada produk untuk diwawarkan. Tapi janganlah pula ini pakaian, topi, itu bukan. Produk yang dihasilkan saudara, macam IKS lah. Tapi biarlah makanan supaya dapat kita berkongsi dalam keadaan sekarang, saudara. Hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia ada memasarkan aroma setangi bakur untuk rumah kita, aroma rumah kita wangi. Ingat saudara, kalau rumah kita wangi, itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Samping itu, jangan lupa wangi-wangian, parfum daripada Timur Tengah. Banyak jenis. Tapi tanya dengan saya, Amir Al-Khud. Saya tengok ada satu lagi produknya itu, iaitu Khud Al-Sultan. Mungkinlah lebih wangi gamaknya, tapi saya tak cuba lagi saudara. Tapi untuk saya, yang saya pakai sesuai untuk saya rasa untuk kita semua, saudara Batia, saudara Hazrul, saudara Osman, saudara Hazrul ID, sesuai adalah saya gunakan itu Amir Al-Khud. Hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241. Juga boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan bekalan produk hasil tangan ibunya, iaitu rendang tok dan kuih baldo berdal. Orang Perak, yuk. Dan juga Azhar ada memasarkan itu gula O. Gula O ni adalah sesuai untuk mereka yang khawatir dengan kecil manis, kerana gula O dia tak ada kalori. Satu titik saja sudah cukup untuk memaniskan makanan. Di samping Al-Azhar, saya rasa saudara bolehlah menyebutkan Siti Farehah. Gedebum-gedebam lah dia dekat dapur tu, menyelesaikan pesanan teman-teman yang ingin memesan dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi beliau di talian 017-711-4300. Ini dah dekat nak dekat bulan puasa dah ni. Sesuai lah dendeng manis Siti Farehah ni dimakan dengan kanji. Saudara. Saudara juga boleh memesan untuk buah-buahan, buah tamar, buah-buah kiwi, ceri, anggur, daripada Syauqi. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Buah-buahan tersebut akan sampai ke rumah anda. Sila hubunginya di talian 012-357-5703. Syauqi, ya saudara. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang nak relax sambil mendengar pencerahan yang saya berikan, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, rasanya rangup, pedas dan manis, mengasyikkan. Tak terasa saudara. Duduk 2-3 jam habis sebalang. Murah pun, bukan mahal mana pun saudara. Itu untuk kudapan kita makan, saudara. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. 019-435-1203. Dan jangan lupa sahabat kita, saudara Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Tokoh Jamu Kemaman, dia menyiapkan sesuatu untuk anda dalam menghadapi kehadiran musim bulan Ramadan ini, iaitu tentulah lain tak ada, iaitu madu. Bukan bermadu-madu saya, ya, madu. Saudara Kanda Zainal, saudara Ismail, saudara Abdullah. Madu ini daripada Tokoh Jamu Kemaman lah, madu Yaman. Besar saudara. Ini rasanya beratnya 2 kilogram. Memang asli saudara, saya tengok, cuba saya tengok, memang dia pekat. Dan saya dah rasanya memang tidak ada rasa gula. Tapi madu asli daripada Yaman, disebut dia madu Gold. Ia juga dikenali sebagai madu gurun ataupun madu padang pasir, saudara. Ia dijamin kualitinya untuk menambahkan stamina. Kita nak menghadap bulan puasa, meningkatkan imunisi antibodi, rawatan asma dan batuk berpanjangan, memulihkan saraf, rawatan luka,
ataupun resdung dan sebagainya, dan paling sesuai saudara untuk susulan rawatan COVID-19. Ini sesuai saudara, madu. Makan madu dia tambah pula dengan sumek ke apa ke, macam-macam lah. Dengan habatus sauda ke, memang sedap. Jelly ini, madu ini, dan untuk kekuatan diri kita. Untuk bersama-sama dengan madu itu, jangan lupa itu jelly gamat. Ini juga produk yang ada pada saudara Zul. Jelly gamat ini ia dihasilkan sejak tahun 1968. Ini perusahaan lama saudara. Jelly gamat ekstrak ini untuk memulihkan luka-luka dalam badan seperti pembedahan, bersalin atau anak kita berkatan. Ia turut membantu untuk rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, itu risa ni timbul-timbul lipoma, masalah angin madu, dan melegakan sistem pernafasan. Sesuai untuk kencing manis, darah tinggi, juga rawatan susulan untuk COVID-19. Hubungi saudara Zul saudara di talian 019-917-0449. Toko Jamu Kemaman. Saudara juga boleh layari banyak produk-produknya melalui websitenya, itu Toko Jamu Kemaman. Telefon di 019-917-0449. Okay, saudara, itu saja yang waktu yang saya ambil untuk segmen e-commerce. Baik saudara, seperti biasa, lepas e-commerce, jangan lupa kita santuni naluri kehidupan. Saya bukan seorang ustazah ataupun ustaz, tapi teman-teman berkirim, saya rasa elok sesuai. Kerana saya dapat ada satu kiriman, iaitu tentang catatan daripada dalam hadis Qudsi. Yang menceritakan bagaimana ada dialog lah, persoalan, duhai anak Adam. Kata Allah SWT, aku minta makanan kepada kamu, tapi kamu tidak mahu memberikan makanan kepadaku. Suara sedengar gini. Jadi, maka orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau Tuhan penguasa alam semesta? Maka Allah menjawab, ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seseorang hambaku, yakni si Fulan. Ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberinya makan, maka kamu akan mendapati diriku di sisinya. Jadi kadang-kadang Allah SWT menguji kita saudara. Sebab itu, kalau waktu kita makan, ada kucing dan sebagainya, jangan kita sepak, jangan kita kuis. Hamba Allah yang dikirimkan oleh Allah. Ataupun kita makan, ada minta sedekah, kita pun merasa jijik melihat orang minta sedekah. Apa salahnya? Kita berikan dia makan, atau bagi tahu pada tuan kedai itu, berikanlah dia makan, saya akan bayar. Kerana memberi makan saudara, Allah SWT, macam mana kata ada hadis riwayat Muslim, memberi makan ni hebat saudara. Saudara, oleh itu marilah kita merebut. Dalam saat-saat menghadapi musim bulan puasa ini, kita merebut untuk kita memberi jamuan makan kepada anak-anak yatim, khususnya asnaf, anak-anak yatim, ibu-ibu yang kehilangan suami, ibu tunggal, dan mereka tidak mempunyai wang dalam keadaan sekarang ni. Eloklah kita memanjangkan sedekah itu dengan memberi makanan. Ingat saudara, bila saudara memberi sedekah, berbentuk makanan kepada orang yang berpuasa, pahala puasa itu dapat pada kita. Sebenarnya jangan kita mengejar untuk dapatkan pahala itu, tidak saudara, tapi untuk kita merasai sambil-sambil kita berpuasa. Puasa itu juga untuk memberi keinsafan kepada kita saudara. Sebenarnya bila kita berpuasa, baru kita tahu bagaimana insan yang lapar dan dahaga. Kita berpuasa, kita rasa, oh begitu rasanya orang yang lapar dan dahaga. Jadi apa salahnya untuk kita berkongsi dengan mereka saat berbuka puasa? Saya menggalakkan anda, kalau ada orang minta infak bulan puasa ni, berikanlah. Sama ada di masjid ke, di surau atau di tempat saudara. Apa salahnya? Ingat saudara, setiap kali sedekah yang kamu berikan, pasti Allah akan gandakan. Cuma jangan harapkan aku bagi RM10, nanti Allah akan tambah lagi RM20. Tidak, tak jadi begitu saudara. Berikanlah dengan penuh keikhlasan. Nah saudara, jadi itulah naluri kehidupan yang sempat saya berbicara dengan anda. Saya bukan ustaz, tapi bila saya baca, itu pemahaman saya. Kalau saya silap, saya mohon kemaafan saudara ya. Baik saudara, kita santuni pula segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Ibil. Katanya, orang yang paling berkuasa adalah mereka yang memiliki dirinya sendiri di dalam kekuasaannya. Artinya orang yang mampu mengawal dirinya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kalau dia susah, dia bersabar, dia menerima itu sebagai takdir Allah. Kalau dia senang,
maka dia bersyukur pada Allah SWT, dan dia suka untuk berderma dan sebagainya, dan tidak mengubah sikapnya untuk menjadi sombong dan bongkak, saudara. Itulah Mutara kata, terima kasih Saudara Cikgu Ibil. Orang yang paling berkuasa adalah yang memiliki dirinya sendiri di dalam kekuasaannya. Terima kasih, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, kita mulakan bicara kita dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya harus mengutarakan, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah bercakap, mengatakan bahawa boleh dibenarkan pengeluarannya, tapi masih lagi belum tuntas. Saya yakin ramai lagi teman-teman kita yang ternanti-nanti. Janganlah orang kata menanti bagaikan buah yang tak gugur-gugur. Jangan dipikat amarah rakyat, dan jangan dihampakan harapan rakyat. Saya harap mereka yang berada di anyung kuasa, di kumpulan wang simpanan pekerja tu, layanlah sama insan ini dengan hati yang terbuka. Ingat, bukan kalau saudara tidak terkena, tapi mungkin ada sahabat-sahabat atau saudara mara saudara juga yang mengharapkan pengeluaran ini dapat terlaksana. Saudara, baik. Kita juga amat mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja wang negara ini tanpa had, kerana khawatir dan bimbang kalau ini berterusan maka negara akan muflis, saudara. Dan pembicaraan kita malam ini tajuknya adalah bubarkan segera. Saya yakin semua anda faham apa yang saya maksudkan dengan bubarkan segera. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, sungguh lawa putri Pak Haris pergi beriadah pagi hari. Melayu mendewa bahasa Inggeris, lupa sudah asal dirinya. Jadi Pak Nazir ni adalah pejuang bahasa, dan kita pun seharusnya mencintai bahasa kita. Yang Amat Perdana Menteri pun bercakap, dia kata kalau boleh nak menjadikan bahasa Melayu ini diguna pakai di peringkat negara ASEAN. Saudara Razali Samad, sahabat tu, PM dah cakap 1 hari bulan. Tunggu saja. Iyalah, tunggulah. Tunggu punya tunggu, tak juga nampak. Bulan terus gerhana. Itulah saudara Razali Samad. Bukan saya yang sabar. Saya dah tak ada layak dah. Teman-teman saya harus menyuarakan dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni, saudara. Jadi apa yang dimaksud oleh Pak Nazil, bahawa orang Melayu ni mendewakan bahasa Inggeris. Lihatlah pemimpin, kadang-kadang mereka bercakap 3 patah bahasa Melayu, 10 patah bahasa Inggeris. Kononnya nak jadi pejuang bangsa. Sebab itu kata Pak Nazir, sungguh lawa putri Pak Haris pergi beriadah pagi hari. Melayu mendewa bahasa Inggeris, lupa sudah asal dirinya. Itu saya. Kata Pak Nazir lagi, Encik Zainal tenangnya dia, duduk bersunyi membaca sirah. UMNO terkenal ke seluruh dunia, PKMB tersembunyi di celah sejarah. Jadi Pak Nazir dia sedar bahawa PKMD, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, itu sebenarnya UMNO itu United Malay Nation diterjemahkan. Sebenarnya adalah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Jadi kata Pak Nazir, PKMB ini tersembunyilah di sejelah sejarah. Itulah saja. Saudara, terima kasih Pak Nazir atas culipan pantun yang saya lihat ada sindiran yang cukup tajam. Kerana dia kata UMNO terkenal ke seluruh dunia, satu dunia tahu. Tapi Parti Kebangsaan Melayu Bersatu tersembunyi di celah sejarah. Apakah kita akan harus membiarkan berterusan? Terpulang pada pimpinan saudara. Baik. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik. Bertambah garang dia. Ini pejuang anak muda di kawasan Perak Tengah. Saya mengharapkan bila mencapai kejayaan untuk membentuk anak muda dalam sektor pertanian moden. Kata Saudara Nordin Malik, lepas dia sihat ni, tidak lagi dah habis daripada kuarantin Kendiri, ya, Saudara Nordin dia kata, anak Cina sakit gusi, tampal koyok, makan ubat. 2 hari tidak berfungsi, talian telefon menyusahkan rakyat. Jadi rupanya sekarang ni macam mana yang kita katakan bahawa talian internet, talian telefon memang di kawasan-kawasan luar bandar begitu sukar. Kenapa jadi begitu kita pun tak faham. Dunia tanpa sepadan sekarang saya. Negara lain begitu mudah sudah sampai pada 5G. Kita masih lagi terkial-kial dengan 3G, 4G. Saudara, tambah lagi Saudara Pak Nordin, petak sawah menanam padi, tanam rata seluruh pendang. Masalah komunikasi menjadi-jadi, wajib menteri turun padang.
Dia mengharapkan agar Pak Menteri Komunikasi turun padang lah tengok keadaannya. Tapi kita hanya sekadar boleh menjerit je lah. Menteri sihat walafiat. Terima kasih Saudara Nordin dengan kiriman pantun. Terima kasih Pak Nazil, pantun yang begitu berarti bagi saya. Baik saudara, kita sambung pula dengan segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini bagi saya agak perlu kita hayati saudara sebenarnya. Bila saya memberi pencerahan tentang segmen Gedung Ilmu ni, hayati. Ini adalah kata-kata orang-orang terdahulu daripada kita, pemimpin yang dahulu. Kerana apa yang digariskan oleh mereka dalam catatan buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, jadi perlu kita renungkan kerana bangsa Melayu amat mengharapkan hadirnya pemimpin yang terdiri daripada mereka yang bukan pemimpin berjiwa kerdil. Bukan orang kerdil saya. Bukan orang pendek, bukan orang katik, tidak. Tapi berjiwa kerdil. Kerana jika menjadi pemimpin kerdil dan lemah, hatinya sempit, akal tak bertambah. Orang ni kalau dia jiwa dia kerdil, dia lemah, hatinya sempit, akalnya tak bertambah. Duduk di majlis serba salah, di tepi tak betul, di tengah lagi tak semenggah. Jadi kalau dia masuk majlis mana-mana pun, dia jadi macam serba salah. Duduk di tengah tak jadi, ke tepi tak jadi. Bercakap tidak terangkat lidah, cakap pun tutup mulut itu saja. Berunding tidak terangkat muka. Orang kalau berunding ni kita jelas, kita tengok wajahnya. Ini tidak berunding nak berunding macam mana. Dijadikan pemimpin tiada faedah, kata pemimpin dahulu. Dijadikan tua, aibnya terdedah. Bila dikatakan jadi tua, tu bukan usianya tua saudara. Dijadikan tua tu artinya jadikan pemimpin, jadi ketua. Aibnya terdedah. Dijadikan induk, dipandang rendah. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang kerdil jiwanya, itulah jadi pada bangsa kita. Akhirnya kalau dijadikan induk ataupun ibu ataupun pemimpin utama, maka orang akan melihat bangsa kita dipandang rendah. Kita sambung lagi malam esok saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku tersebut. Sebab buku itu saya terima daripada beliau dan saya setiap malam cuba membaca dan kita berkongsi saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, izinkan saya mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka anda adalah tanggungjawab. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Begitu juga terhadap komen-komen yang anda lakukan, kerana saya tidak ada berkemampuan untuk memantau atau menyemak semua itu. Ya saudara, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Ya saudara, dan saya perlu mengingatkan, ini pencerahan politik, lain tak ada, matlamatnya adalah untuk warga kita berinformasi supaya orang tak boleh koyokkan kita saudara. Itu je matlamat saya, lebih tak ada. Bukan untuk mewawarkan pemimpin tu hebat, pemimpin hebat, tidak saudara. Supaya warga berinformasi. Prinsip kita mudah, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Artinya bukanlah saudara kena percaya cakap saya 100%. Kalau rasa tak bersetuju, okey. Boleh juga saudara boleh bertanya dengan saya, insya-Allah. Terima kasih saudara Puan Farida Idan, saudara Bakari Abu Bakar, saudara Khairul Anwar. Terima kasih saudara. Baik saudara. Saya minta sekali lagi, kalau nak berhujah, santunlah dengan bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik saudara. Hari ini genaplah usia 215 tahun pasukan polis di Raja Malaysia. Artinya hari ini pasukan polis menyambut hari ulang tahun penubuhannya 215 tahun yang lalu. Sebab itu kata Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata beliau merakamkan penghargaan kepada anggota polis Raja Malaysia sempena sambutan Hari Polis dan seluruh juga pada seluruh pegawai, anggota, kaki tangan polis ni pula banyak segmen saudara. Ada unit kawalan keselamatan, ada unit bahagian pencegah jenayah, ada macam-macam unit, ada ramai sekarang ni. Dan kita merasakan negara kita ni aman oleh kerana khidmat bakti anggota polis. Kalau tak ada polis, bercelarulah negara kita saudara. Dan kita hidup dalam keadaan aman. Sebab itu kadang-kadang bila saya dengar penjelasan daripada Ustaz Kazim Alias, dia kata kita tidur lena, tapi anggota polis melakukan rondaan. Jadi sewajarnya lah kita bersama-sama mengucapkan selamat Hari Polis
kepada warga, anggota polis, daripada ketua polis negara sampailah ke tahap anggota polis biasa, polis trafik yang mengawal kenderaan ni ke perjalanan ataupun lalu lintas, polis anti dadah yang memastikan warga kita terhindar daripada budaya dadah, polis jenayah untuk mencegah jenayah, kongsi gelap, macam-macam lah saudara. Dan kita mengharapkan agar mereka terus berkhidmat sebaik mungkin demi lestari keselamatan negara kita. Dan negara bergantung amat tinggi terhadap keikhlasan dan kejujuran pasukan polis. Selamat Hari Polis yang ke-215, saudara. Baik, serupa-rupanya saudara, saya duk fikir-fikir kenapa lah susah sangat kumpulan Wan Semalam Pekerja ni nak mengeluarkan wang. Mana sekarang ni mula terdedah. 2 minggu lepas kita dapati ada pelaburan daripada KWSP melalui bank dalam CIMB Bank, Line Banking, yang pelaburan itu apa orang kata uyuk. Itu pembelian ataupun pelaburan dalam kapal mewah Genting Hong Kong. Tak ada jalan. Saya ingat pelaburan itu banyak, bukan sedikit. Katanya sekitar dalam 10 ke 11 bilion lebur. Dan menurut laporan Ketua Audit Negara, bukan saya kata saudara, menurut laporan Ketua Audit Negara melaporkan bahawa 1 bilion ringgit wang negara hilang. Sewajarnya harus dicari, harus dituntut bagaimana wang itu boleh hilang. Jadi mereka yang menjaganya tidak amanah. Dan ini juga satu hal lagi apabila menurut Ketua Audit Negara dia kata syarikat GLC, itu syarikat yang hubung kait dengan kerajaan, berhutang dengan kumpulan wang simpanan pekerja berbilion ringgit rupanya. Aduhai, padanlah. Susah sangat rakyat nak keluarkan wang mereka. Berbilion ringgit saudara, bukan sedikit. Dan terbaru macam mana kita dengar apa yang berlaku pada syarikat Sapura Oil and Gas. Saudara, pun ada pelaburan daripada kumpulan Semalam Pekerja. Artinya banyak pelaburan-pelaburan yang dilakukan oleh kumpulan wang Semalam Pekerja ada yang uyuk lah, lingkup. Jadi wang itu terbazir begitu saja. Sebab itu saya dah cakap dari awal ni, setahun dulu saya dah cakap bahawa orang yang bertanggungjawab menjaga, mengawal dana-dana daripada kumpulan Semalam Pekerja ini, dia juga harus bertanggungjawab. Kerana dia memutuskan jawatan kuasa itu, mungkin dia ketua ataupun dia memimpin satu jawatan kuasa pelaburan, dia harus bertanggungjawab bagaimana wang-wang kumpulan wang Semalam Pekerja ini dilaburkan. Kalau benda itu tidak secara tuntas, maka dia pun perlu bertanggungjawab. Susah sangat sekarang ni. Saudara Melati Filiah, apa status MOU sekarang? Bagi saya, status MOU sekejap lagi saya akan beritahu, tapi saya rasa MOU dah tak terpakai dah. Saudara. Dan kabarnya pula, bila saya baca hari ini, ada pula kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu. Sebab dia kata bahawa kerajaan Terengganu menuntut hutang LPT2. Ini saya ingat berhubung dengan Petronas lah ni, minyak dan sebagainya, wang royalties dan sebagainya, dari kerajaan pusat berjumlah 1.43 bilion ringgit ini dibayar secara tunai. Nampak guys, sekarang ni macam-macam dah terjadi saudara. Bagaimanapun kita mengharapkan agar soal-soal kewangan ini dapatlah diatasi, dapatlah diselesaikan secara baik. Saudara, kumpulan wang Semalam Pekerja, walaupun Menteri Kewangan minggu lepas mengatakan bahawa kalau keluarkan semua, maka kerajaan tak boleh nak buat pinjaman daripada KWSP, ini bukan masalahnya. Ini rakyat tengah susah, saudara. Dan saya nak bagi penjelasan kepada mereka bahawa hari ini harga barangan terlalu tinggi. Cuma sebelum saya nak cakap satu perkara itu, menurut kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu mulai 29 Mac, saya ingat 3-4 hari lagi, maka rakyat tidak lagi wajib memakai pelitup muka. Yang macam saya bincangkan malam tadi lah saudara. Pelitup muka tu kita tak tahu piawai dah, apakah alat itu sesuai, siapa yang menentukan dia punya kualitinya. Sebab banyak dapat, boleh beli dekat 7-Eleven, boleh beli daripada kedai-kedai runcit, boleh beli daripada pharmacist. Kita tak tahu. Dulu kalau tak pakai kena denda. Sekarang ni mulai 29 Mac ni, kata Yang Berhormat Perdana Menteri tak perlu pakai dah. Sebab COVID-19 ni dah jadi endemik katanya.
Cuma yang persoalan sekarang ni, apakah kenyataan Perdana Menteri itu akan dihormati oleh Menteri Kesihatan? Ini satu hal lagi, saudara. Perdana Menteri kata begini, Menteri Kesihatan Khalid Jamudin pula, banyak orang merasakan, persepsi orang bahawa dia merasakan bahawa dia lebih mempunyai power, bahawa sebagai Menteri Kesihatan. Ni memanglah bagi saya orang kadang-kadang dia nak tunjuk kuasa dia sebagai menteri, kuasa dia. Jadi itu keadaannya. Sebab saudara, kalau kita dengar pula macam mana, saya dengar juga sanggahan daripada Datuk Lokman Adam. Dia kata, dia betul jelas menyatakan bahawa 2 juta lebih rakyat yang mengambil dos dari jenis Sinovac dikendaki mengambil dos penggalak. Dan ini bercanggah dengan kenyataan Perdana Menteri. Itu kata Datuk Lokman Adam. Jadi Perdana Menteri dah umumkan, tapi Menteri Kesihatan pula masih mengeluarkan kenyataan yang ramai melihat seolah bercanggah. Inilah keadaan negara kita. Dia terpulang pada Perdana Menteri lah. Kadang-kadang rakyat merasakan siapa besar. Saudara Khairul Anwar, betul lah. Dalam keadaan sekarang ni, kita rakyat mula merasa bosan lah. Sepatutnya kita apa yang ditentukan oleh Perdana Menteri semua kena ikut lah. Tapi nampak gayanya kadang-kadang orang tunjuk bahawa lebih pandai daripada menteri. Pulanglah. Itu persepsi je, saudara. Saya tidak menuduh begitu, saudara. Ya. Cuma saya nak menjelaskan hari ini, saya bertambah runsing sebab sebelah hari lagi kita nak puasa. Harga barang makanan di pasaran mencanak yang bukan-bukan, saudara. Sebab itu saya dapat kiriman daripada Haji Muhammad Harun Al-Siddiq, iaitu seorang aktivis masyarakat. Dia kata kalau beginilah keadaannya, dia mengajak warga kalau boleh, dia kata marilah kita boykot lah untuk selama 30 hari ni, tak payahlah kita beli telur. Sebab harga telur pun dah naik yang bukan-bukan. Jadi dia kata bermula hari ni katanya kita boykot lah, tak usah kita beli telur. Ini sebagai pengajaran kepada pengedar-pengedar telur. Jangan mereka nak urut rakyat. Sebab kali ini kita rakyat harus menggunakan kuasa kita, kuasa membeli kita. Katanya bukan lama pun, 30 hari. Betul lah. Kata kalau kita tak boleh telur, mungkin tak boleh buat kuih raya sebagainya. Dia kata biarlah kita tak ada kuih raya, tapi kita boleh beraya raya dengan lemang, ketupat dan lain-lain yang jauh lebih lazat. Jika kita mengalah, katanya, kita juga lah yang akan terus terseksa dengan sikap orang kayangan yang menipu. Itu kata daripada Haji Muhammad Harun Al-Siddiq, yang mengajak kita kalau payah sangat kita boykot aja lah. Pasal harga telur pun yang bukan-bukan. Dulu kalau kita makan telur 30 sen je. Kalau pikat kedai mamak ke apa semua, minta telur sebuah masak, sekarang RM1.50. Yang bukan-bukan harganya. Memanglah kita tahu bahawa duit kita semakin kecil, tapi bukanlah begitu harganya. Kalau harga telur tak boleh dikawal, harga ayam tak boleh dikawal, harga barangan tak boleh dikawal, ni apa benda? Dan sekarang ni pendapatan rakyat semakin berkurangan. Itu yang kita harus menuntut dari pimpinan negara mencari upaya. Nak minta duit EPF pun tak dapat lagi. Bulan puasa dah datang. Betul, rakyat dah lama puasa. Dah 2 tahun dah kita berpuasa, saudara. Tak tahulah, saya dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar pimpinan lebih peka, lebih prihatin dengan untung nasib rakyat. Bagi saya lah, secara peribadinya, saya melihat kadang-kadang mereka yang berada di anjung kuasa ni tidak begitu mengendahkan tentang kehidupan rakyat. Lebih-lebih lagi Menteri Saudara Puan Noridah Kamarudin, Kerajaan Caca Marabah. Saya tidak mahu menuduh itu, tapi saya melihat khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini dalam puasa ni, patutnya dia dah segera berunding. Dah duduk semeja dengan Kementerian Pertanian, bagaimana makanan, bekalan makanan pada rakyat. Kalau perlu, saya dah cakap dulu lagi, kata, buka lah AP tu, supaya orang dapat import dan sebagainya. Dan kita mesti ada stok makanan. The food securities ataupun keselamatan makanan ini penting. Jangan sampai bulan puasa tak ada benda nak makan. Saudara Wak Rafi, Kelapa Muda, saya dah mula tak nak beli telur ayam. Begitulah keadaannya, saudara. Bulanlah kita boykot. Itu pandangan saya. Saya setuju pula dengan pandangan daripada Haji Harun Al-Siddiq tu. Kadang-kadang kena ajar dia orang ni. Kita tengok kalau harga yang bukan-bukan. Dan tadi saya berkesempatan makan tengah hari dengan Yang Wak Mulia Tengku Razak Hamzah. Dia pun terkejut bila mendapati harga minyak masak begitu tinggi. Sebab kita pengeluar minyak masak. Minyak kelapa sawit ni kita yang keluarkan. Macam mana negara kita, rakyat
terpaksa menggunakan dengan bayar harga yang tinggi. Bukan kita import. Kalau minyak itu kita import adalah rasionalnya. Cukai duty import, harga mata wang kita kecil. Bolehlah itu. Ini tidak. Kita mengeluarkan minyak, kita jual keluar negara. Waktu yang sama dalam negara kita ni harga minyak seolah tak terkawal. Malahan yang satu kampit, yang 1 kilo, kampit kecil pun dah hilang dari pasaran. Ini pencaturan mereka. Sepatutnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haruan Pengguna gunakanlah akta anti sorok. Bukan tak ada. Tak payah nak bawa ke parlimen pun. Memang dah ada akta anti sorok. Akta pencatutan. Tak tahulah, kata-kata orang kata akta pempancut lah jawab. Saya kadang-kadang kita geram. Saya geram apabila pimpinan yang diberi tanggungjawab untuk menjaga lestari kehidupan rakyat ini, mereka seolah-olah tak ambil kisah. Akhirnya rakyat yang terkesan. Sebab itu saya katakan bahawa dalam keadaan hari ini, banyak benda-benda yang mereka terlepas pandang. Tapi ialah menteri sedap lah. Itu yang kita harus melihat. Dan tiba-tiba hari ini pula saudara, di saat kemelut kehidupan rakyat, tiba-tiba ini saya terkejut juga bila 100 pekerja dari syarikat e-hailing yang penghantar makanan, anak-anak muda kita yang bekerja, yang bawa motor ni, belakangnya tu ada makanan, pergi hantar dari rumah ke rumah. Kabarnya 100 orang digantung kerja. Alasannya kerana ada komplain, kerana tak nak menghantar tempat lebih jauh semua. Jadi syarikat sudah menetapkan macam-macam syarat, maka 100 orang pekerja ni dah hilang pekerjaan selama 10 hari. Kenapa jadi begitu? Saya juga selalu pesan kepada teman-teman, kalau boleh, kadang-kadang bila makanan kita pesan tu lambat sampai, janganlah kita marah. Adik-adik kita, anak-anak muda kita ni, mereka bekerja, bukan mereka saja saya suka nak melewat-lewatkan, tidak. Kadang-kadang ada aralnya, mungkin motor yang dia bawa tu rosak, mungkin hujan, dia terpaksa berteduh, mungkin terlalu panas, mungkin minyak tak ada, dia terpaksa berhenti kedai minyak, isi minyak. Jangan kita terus komplain pada syarikat itu, maka syarikat sebut mengambil tindakan. Saya amat belas dalam saat-saat begini, hilang mata pencarian. Sebenarnya mereka bukan sebarangan orang. Bukan kaling-kaling orang, brother. Yang bawa makanan, yang hantar makanan sekarang ni, jadi macam office boy diorang tu. Sebenarnya mereka lulusan daripada siswazah, daripada pusat pengajian tinggi. Pekerjaan dah tak ada. Jadi bila saya tengok begitu, saya amat terkesan lah. Saya tak boleh terima kalau kesilapan mereka itu, kalau mereka berlaku kasar dengan pelanggan lain. Ini tiba-tiba menurut Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia, dia menghantar memorandum bantahan kepada syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing kerana tertekan selepas ahlinya digantung kerja tanpa alasan. Mereka bekerja saudara. Bila mereka bekerja, sebenarnya pendapatan mereka teramat sedikit. Syarikat ambil besar. Kalau mereka pergi hantar, mereka dapat RM4, tapi syarikat dapat RM4 lebih. Syarikat akan charge daripada kedai makanan itu. Katalah harga makan RM10. Mungkin syarikat ambil RM2. Ini yang RM2 ini bukan untuk bayar pada mereka yang bawa motor. Tidak. Kemudian pelanggan, kalau saudara memesan makanan itu, saudara perlu membayar kos itu. Dan syarikat juga ambil untung dari situ. Dia 2 kali untung. Sedangkan anak-anak muda kita ada yang tergolik, yang terterak, masuk longkang dan sebagainya. Mereka tak fikir soal itu. Sebab itu saya katakan, kali-kali saya katakan, perlu Menteri Sumber Manusia perlu mengkaji macam mana untung nasib mereka ini. Perlu dibela. Bagaimana kalau berlaku kemalangan, ataupun apakah mereka tak ada EPF, tak ada caruman keperluan sebab bekerja. Sokso macam mana? Sejauh mana sokso itu dibayar sepenuhnya? Insurans macam mana? Kesian, tiba-tiba digantung kerja pula tu. Saya tidak boleh terima lah kalau alasan-alasan hanya kerana melayan daripada komplain ataupun sungutan daripada pelanggan. Dan saya berharap kita warga Cita Damai, kalau anak-anak kita lambat menghantar makanan, jangan marah. Betul, kita lapar. Tapi sekurang-kurangnya makanan tetap datang. Ada orang lebih lapar daripada kita yang tak ada makanan langsung, saudara. Jadi berjiwa besarlah kita. Jangan kita memandang serong. Kadang-kadang anak-anak muda ni, saya perhati, bukan saya tak perhati, kadang tengking. Kenapa lambat? Manusia bila dia dalam keadaan yang dia punya wang, dia punya segalanya, selalu memandang rendah pada orang. Apalah salahnya kalau anak tu datang, dia horn, pin. Kadang-kadang kita tengah semayang, dia terpaksa tunggu. Bila kita buka pintu, bang, ini ada pesanan tadi.
Apalah salahnya ucapkan terima kasih, dek? Ya kalaulah bayaran kita bayar, katalah kena bayar dia RM3, tambah lagi RM1 kat dia. Tentulah dia akan mendoakan kebaikan untuk kita. Ini kita harus tanamkan satu budaya. Budaya yang sentiasa mengucapkan jutaan terima kasih. Kerana mereka memberi khidmat. Kalau dia tak datang rumah langsung, macam mana? Saya pesan, nakkan ayam goreng, ikan, muka pesan macam-macam. Dia tak tahu je. Kalau saya tanya dengan saya, padankan muka nak menyombong tu. Itu keadaan saudara. Saya harap, saya mengharapkan agar kita warga Cinta Damai menghargailah penat jerih warga yang mereka dalam berhujan berpanas. Tadi saya tengok saya balik daripada makan tengah hari bersama dengan Abang Teguh Razali. Saya tengok hujan lebat, selebat-lebatnya. Anak-anak muda kita yang membawa motor ni dalam hujan lebat, basah dia. Kerana tuntutan daripada pelanggan. Janganlah kita pandang mereka sebegitu, saudara. Nilailah, saudara. Saudara Firdaus T. Abdullah, kami akibat zaman darurat, ramai dah terkorban, ramai yang cacat. Itu betul. Ini juga kita minta agar disantuni oleh pimpinan negara kita, saudara. Baik, saudara. Kerajaan telah pun menetapkan pada 11 April, ini kita masuk politik, merupakan tarikh persidangan khas Parlimen untuk membincangkan Akta Anti Lompat. Nak bincang. Dan memanglah pun kita sekarang ni sepatutnya tidak lagi melayan perkara-perkara lompat-melompat. Cuma saya merasakan apakah kesesuaian nak dibawa ke Parlimen lagi. Sebab saudara, masa depan negara sekarang ni sebenarnya berada di tangan rakyat. Ke mana kita nak pergi? Jadi kita kena sedar bagaimana selama tempoh 4 tahun kehidupan rakyat macam mana. Dan kita sebenarnya rakyat, negara memerlukan sebuah kerajaan yang berwibawa. Apa yang berlaku 3 hari lepas adalah sesuatu yang tidak boleh kita nafikan. Cuma saya terfikir apabila usul yang dibawa dalam untuk membentangkan sosma itu ditolak oleh ahli Dewan Rakyat, dia bukan saja di kalangan pembangkang, mungkin juga ada daripada kerajaan, kita tak tahu. Sebab undi itu sulit. Cuma saya kata, apakah ini tandanya yang amat berhormat Perdana Menteri tidak mendapat legitimasi ataupun keabsahan? Jadi saya fikir, betul jugalah dalam hati saya, bahawa selepas Dr. Mahathir meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana, selepas langkah Sheraton, maka naik Tan Sri Muhyiddin. Sepanjang era Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, tidak pernah ada usul kepercayaan dibawa ke Parlimen terhadap Perdana Menteri. Sehinggalah apabila UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO menarik sokongan dan beliau dijatuhkan sebagai Perdana Menteri, naik yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi banyak orang mengatakan bahawa adanya undang-undang darurat, Parlimen tak boleh bersidang, maka tak boleh dibawa usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Dan bila Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, selepas dia mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, sehingga saat ini rupa-rupanya dia belum lagi mengambil undi kepercayaan di Parlimen. Rupanya, jadi artinya legitimasi ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri itu benar-benar ada legitimate. Kerana dalam perlembagaan mengatakan Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong akan melantik seseorang di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Majoriti boleh satu undi pun tak apalah di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi bila peristiwa berlaku 3 hari lepas, apakah ini menggambarkan yang amat berhormat Perdana Menteri tidak mendapat legitimasi, tidak mempunyai keabsahan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat? Tak kisahlah sama ada datang daripada parti kerajaan, datang daripada parti pembangkang, itu doesn't matter. Syaratnya dia mesti mendapat legitimasi. Sebab itu saya berkeyakinan Yang Muhammad Datuk Nazir Aziz, dia kata dari segi moralnya kerajaan itu sudah kolaps. Itu keadaan saya. Jadi sebab itu hari ini keabsahan Perdana Menteri menjadi pertikaian. Apakah beliau benar-benar mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat? Ini prasyarat, saudara. Kerana seperti yang saya katakan, sejak mengangkat sumpah sampai hari ini tak ada. Tidak saya dengar
Sepatutnya bila Dewan bersidang aja, maka adalah satu usul dibawa, Tuan Speaker, saya ahli parlimen kawasan ini membawa usul mencadangkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat sokongan kepercayaan di kalangan ahli Dewan. Ini tidak berlaku. Jadi kegagalan mendapat sokongan dari Dewan Rakyat semasa pemerintahan usul pilihan Susma 2 itu membuktikan apakah Perdana Menteri dan kerajaan mempunyai majoriti. Ini persoalan saudara. Malahan perjanjian persefahaman yang ditandatangani iaitu MOU. Ini ada MOU di antara pihak kerajaan dan parti pembangkang. Itu 3 parti je pula tu, bukan semua parti. MOU itu ditandatangani antara pemimpin DAP, pemimpin Keadilan dan Amanah. Tapi parti lain tidak ada. Jadi, apakah MOU itu membawa pengertian? Bagi saya tidak ada pengertian langsung. Kerana dalam Dewan Rakyat itu ada juga parti daripada Parti Pejuang yang tidak bersama dengan kerajaan. Ada juga parti warisan yang tidak bersama kerajaan. Parti warisan pimpinan Datuk Syafiq Afdal. Saudara, jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa MOU yang ditandatangani itu juga tidak ada keabsahan, tidak disokong sepenuhnya oleh ahli Dewan dan tidak membawa apa-apa arti pun. Jadi kerajaan hari ini dia tak boleh menafikan sebagai unjuran daripada apa yang berlaku selepas langkah Sheraton sampai hari ini, kebanyakan menteri-menteri sebab itu yang ramai rakyat pertikaikan. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melantik semua balik menteri yang lama. Jadi tak boleh nak katakan kerajaan ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tadi saya berbual-bual tadi memang sebetulnya sebab bukan apa UMNO Barisan Nasional cuma ada 42 kursi saja. Kena faham ini saya. Jadi kerajaan ini bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Cuma naib Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. Supaya kita faham saya. Jadi jangan anggap bahawa ini kerajaan Barisan Nasional. Banyak orang kata ini kerajaan Barisan Nasional. Tak ada. Ini kerajaan adalah unjuran daripada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu. Ini yang harus dilihat. Sebab hari ini sudah ada pihak menuntut. Dan itu keadaannya segerakanlah diwujudkan, diadakan pilihan raya untuk mewujudkan kestabilan politik. Sebab itu kerajaan tak boleh kerajaan hari ini, pimpinan Datuk Ismail Sabri tak boleh selamanya ditadbir dengan mengharapkan ihsan daripada pembangkang. Begitu juga kata Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Bahjidi, betul. Kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri tidak boleh bergantung kepada ihsan daripada parti-parti pembangkang. Macam mana kita nak mengharap sokongan daripada musuh? Mereka bersetuju sign MOU tu kerana merasakan untuk kepentingan mereka. Kalau kepentingan tidak ada, mereka tak akan sokong. Jadi kita yang rugi. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi kata bahawa kita diibaratkan seperti tidur satu kelambu dengan musuh. You are sleeping with your enemies. Malahan macam saya kata semalam, you berikan dia pisau untuk menikam kita. Sebab tiap-tiap wakil rakyat tu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dalam keadaan begini, saya merasakan secara peribadinya sudah sampai masanya, suka tak suka, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kenalah disegerakan. Satu pilihan raya umum diadakan. Kalau tidak, jika tidak, yang terbaik bagi saya lah, wujudkan balik macam mana suasana zaman Tun Razak. Negara diperintah secara mageran. Untuk mungkin setahun ke, 2 tahun ke. Jadi, menteri-menteri dah tak ada dah. Kalau mageran, bukan darurat saja, mageran dalam keadaan yang begini, tubuhkan sebuah kerajaan mengikut titah Duli Yang Maha Tuan Agong. Artinya pulangkan kuasa pada balik istana, biarlah istana memikirkan siapa yang layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri bersama kabinetnya yang saya kata dulu tu is a war cabinet. War cabinet tu boleh lantik daripada pasukan tentera, lantik daripada polis, lantik daripada sektor yang semua berserta dengan beberapa parti-parti politik. Ini untuk mencari satu kestabilan. Kalau tidak, nanti kita dilihat tidak stabil. Betul. Banyak orang kata bila dah jadi begini, bahawa pembangkang dah sedar, mereka akan menyokong balik. Saya tidak yakin. Cakap-cakap pembangkang ni tak boleh dipakai, saudara. I never trust them. Sebab mereka nak melihat kejatuhan kerajaan pimpinan UMNO. Dan sebab itu saya merasakan sekarang ni, apa yang dikatakan oleh Datuk Nazir Aziz betul. Bahawa kerajaan disifatkan sudah hilang asas moral.
untuk terus mentadbir negara apabila undi telah dewan. Ini pertama kali dalam sejarah. Rakyat sudah menuntut. Banyak orang bercakap sekarang ni. Dia tak berkisahlah sama ada usul sosma ke, usul kewangan ke, tak kisah. Tetapi menggambarkan bahawa kerajaan hari ini tidak ada legitimasi, tidak ada keabsahan mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Sama ada tak datang, ini 50 orang tak datang. Jadi kalau mereka datang, apa ini, tak jadi begitu. Itu bukan jadi perkiraan. Bila waktu dibunyikan loceng, ada pengundian, bila berlaku pengundian, itulah yang menentukan sama ada pimpinan mempunyai legitimasi ataupun keabsahan di kalangan ahli dewan. Ini kena ingat saudara. Sebab itu saya juga menyatakan bahawa sistem demokrasi ini, Westminster, is a game of the numbers, iaitu satu perjudian waktu. Ini angka. Siapa yang banyak, dialah yang berkuasa. Itu keadaan saudara. Cuma bagi saya lah, saya rasa eloklah pandangan saya lah. Tadi pun saya berbual juga dengan Yang Muda Tunku Razali yang merasakan ada baiknya kalau kita serah balik pada Agung untuk saudara Jipang, MP kerajaan yang banyak politik tu, Ahmad Maslam pun keluar. Kita tak mau cakap soal individu. Sebab mereka sebagai ahli rakyat, wakil rakyat, mereka mewakili rakyat. Kalau mereka bertanggungjawab, dia kena ada kat dewan. Waktu Dewan Rakyat bersidang, seharusnya setiap ahli parlimen berada. Saya bertanya dengan Yang Muda Tunku Razali, dia kata, are you there? Dia kata dia ada. Dia hadir. Dia kata tiap-tiap kali bila diberitahu adanya pengundian, sebagai ahli wakil rakyat yang bertanggungjawab pada rakyatnya, dia kata dia akan hadir ke parlimen. Soal dia tak membahas ke, dia tak bercakap soal lain, tapi dia mesti mengambil bahagian dalam menentukan dasar kerajaan. Tapi orang lain kita tak nak cakap. Dan sebab itu sekarang ni patutnya pulang balik pada Agong lah. Dah jadi begitu. Bukan kehendak kita. Dan ini juga bukan kehendak Yang Muhammad Perdana Menteri. Kerana waktu itu Perdana Menteri berada di Vietnam. Balik-balik masuk Dewan, tiba-tiba dah jadi begitu. Kalau saya dah kedudukan Yang Muhammad Ismail Sabri pun, saya juga jadi terpempan lah. Alamak, ini keadaannya. Saudara Suara Melayu cakap orang UMNO pun tak boleh dipercayai. Ni soal percaya apa semua ni Datuk. Ni saudara, saya tak tahu nak cakap apa dah. Benda dah terjadi begitu. Jadi cuba saya dengar, tiba-tiba sekarang ni, tiba-tiba Datuk Nazir Aziz kata morally dah out, patutnya ada bubar. Malahan Tan Sri Noh Omar sebagai ahli kabinet, beliau juga mengatakan agar parlimen dibubarkan. Begitu juga orang yang pertahankan kerajaan selama ini, Tan Sri Anwar Musa pun dia kata eloklah dibubarkan parlimen. Cuma persoalan sekarang ni, ini satu masalah lagi saya. Andainya parlimen dibubarkan, kita menghadapi pilihan raya. Persoalan pertama sekali, bolehkah sesebuah parti itu mendapat majoriti untuk menubuhkan kerajaan? Majoriti mudah adalah sejumlah 113 kursi. Sebab kita ada 222 kursi. Jadi kalau 112 tak cukup. 112, kurang-kurangnya 112. Boleh ke mana-mana parti memenangi kursi parlimen sejumlah 112 kursi sekurang-kurangnya untuk mendapat majoriti mudah? Nak dapat 2 per 3 tu dah cerita lah. Sebab saya melihat sebenarnya sekarang ni, waktu pilihan raya, berdasarkan pilihan raya yang lalu, UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kursi. 79 kursi tak cukup untuk tubuh kerajaan. Parti Keadilan juga masa itu dapat 41 kursi, 49 kursi. DAP dapat 41 kursi dan parti-parti yang lain. Apakah bila diadakan pilihan raya nanti, mana-mana parti boleh mendapat sejumlah 114 kursi paling sedikit untuk membolehkan menubuhkan kerajaan? Ini persoalan warga UMNO kena fikir ni. Sebab itu Yang Muhammad Datuk Sri Zahid Hamidi, dia kata warga UMNO kena kerja keras. Datuk Sri Suhail Sabri pun dia kata kukuhkan penyatuan kita, kena bersatu padu balik. Dalam pilihan raya lepas, sejumlah lebih kurang 36 kursi-kursi parlimen yang undinya datang dari warga Felda sudah jatuh ke tangan pembangkang. Apakah ini dapat dikait balik? Dikait balik, tarik balik, dapat ke? Sebab Sri dapat 79 daripada 33, tak silap saya. Kalau 79 campur 33, baru ada 102. Ini satu hal. Jadi, apakah kerana itu bakal diwujudkan satu kerajaan campuran? Satu persoalan lagi.
Parti mana yang nak bekerjasama dengan UMNO? Boleh ke UMNO mendapat? Sebab itu saya katakan ketua-ketua UMNO sudah sampai masanya mereka berlapang dada. Kalau mau melihat dominasi pentadbiran negara ini berada di tangan UMNO Barisan Nasional, mereka kena berlapang dada. Apabila Presiden mau menurunkan wajah-wajah baru sebab rakyat dah cemuih. Betul, Saudara Kumat Kamit nak dibubarkan segera memang boleh bubar. Tapi kalau dibubarkan, apa hasilnya? This is the most important. Kita tidak boleh berdasarkan kepada pilihan raya negeri-negeri. Pilihan raya negeri Melaka, UMNO Barisan Nasional menang besar. Okey. Pilihan raya negeri Johor, besok ada percarahan kat Sumpah di Johor. UMNO menang besar. Okey. Tapi apakah ini federal? Masa pertandingan di Melaka, masa pilihan raya di Johor, ketumbukan UMNO keseluruhan satu negara bertumpu. Melaka, satu Malaysia semua turun. Malahan satu kursi Dewan Negeri itu sampai 2-3 bahagian yang jaga. Di Johor, bertumpu satu Malaysia punya UMNO turun. Daripada Perlis, daripada Langkawi, daripada Sabah, semua turun. Tapi bila pilihan raya umum untuk kursi parlimen, masing-masing jaga buntut sendiri. Mampu ke? Kalau di peringkat bahagian berantakan. Saudara Syarimat, betul. PRU 14 tak sama dengan PRU 15. Saya bersetuju. Memang rakyat sudah hilang keyakinan, tapi jangan kita pandang ringan. Saya agak terpepan apabila Rafizi Ramli dia kata dia nak PKR bertanding cuma 80 kursi. Mesti ada sebab. Sebab 80 kursi tidak boleh membentuk kerajaan. Kita katakan bahawa pengundi-pengundi bukan Melayu, ini sudah lagi tak percaya pada DAP. Ada rasionalnya, tapi tak semua saudara. Memang betul tadi Datuk Seri Najib turun ke Pulau Pinang. Seolah-olah macam ada pilihan raya. Begitu ramainya pengundi warga Pulau Pinang keturunan bukan Melayu menyambut kehadiran Datuk Seri Najib. Saya kata macam satu fenomena. Tetapi apakah benda ini akan diterjemahkan di peti undi? Ini kekhawatiran saya. Sebab itu pemimpin harus melihat secara terbuka. Jangan kita, orang kata macam kata Tok Mat, jangan syok sendiri. Nak menang, buat cara menang. Bagi saya, antara jalannya lain dan tak ada. Iaitu kita harus menurunkan. UMNO kalau nak menang besar, untuk mendapat balik kuasa, untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana, untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 120 kursi, dia pertama-tama sekali dia kena menurunkan calonnya paling tidak ada 140 kursi parlimen mesti ditandingi. Kena ingat, untuk di Semenanjung ni cuma ada 164. Ini bukan zaman Pak Lah. Zaman pertama kali Pak Lah, dia dapat 160 lebih. Sekarang ni lain. Dan undi-undi Melayu sudah berpecah belah. UMNO satu bab, Perikatan Nasional satu bab, Pakatan Harapan satu bab, Keadilan satu bab. Ada 4 parti undi Melayu berpecah. Betul. Calon-calon DAP takkan masuk di kawasan di mana majoriti pengundinya Melayu. Tapi untuk kita mendapat sokongan daripada pengundi ataupun dapat undian daripada kawasan yang bukan Melayu, yang kerusinya 40% dari pengundi daripada bukan Melayu, saudara, ini sukar kalau kita sama kita berbalah. Semua bertanding. Maka mereka sebagai tuan besar. Sebab itu sekarang ni saya melihat DAP merasakan dirinya sebagai abang besar. Sebab itu dia boleh bercakap. Dia kata bahawa Parti Perikatan Nasional ini adalah liabilities, mana dia tak nak pakai. Dan DAP sekarang ni amat mengharapkan daripada parti muda. Sebab dia kata ini ayam didik dia, ini ayam ternak DAP, parti muda. Kononnya anak-anak muda, itu cepuan mereka lah, terpulang lah. Tetapi dalam keadaan begini, boleh ke kita di kalangan warga bangsa Melayu ni bersatu hati? Jangan, kalau saya lihat daripada 100, kalaulah UMNO bertanding 140 kursi misalnya, UMNO kena menang sekurang-kurangnya 120 kursi. Sebab pembahagiannya di Semenanjung daripada 164. Ini saya nak bagi pencerahan malam ini sebab saya dah berjanji dengan anda bagaimana senario apabila ada pertandingan pilihan raya diadakan. Saya nampak pilihan raya suka tak suka perlu diadakan segera. Kalau tak diadakan segera, Duli Yang Mulia Pertuan Agong kena mengambil balik kuasa itu. Saudara Noredah Kamarudin, saya bersetuju. Saya tak boleh sebutkan benda tu, tapi saya bersetuju itulah natijahnya. Mereka berlakon sokong, tapi bila sampai ke pengundian dia belum pasti. Dan kita sama-sama kita berbalah. Saya melihat daripada 164 kursi parlimen di Semenanjung ini,
Saya rasa mungkin DAP akan dapat lebih kurang 24. Tinggal lagi 140. Kalau 140, takkan kita nak write off terus Parti Keadilan? Impossible. Apakah kalau Keadilan dapat balik macam dulu 41 kursi? Kalau dia dapat 41, tinggal 100 kursi. Macam mana nak tubuh kerajaan? Sebab itu bila kita menuntut diadakan pilihan raya segera, jangan kita nak orang kata semangat. Jangan sampai orang kata kita menang sorak kampung Tergadai. Cara terbaik, saya kata yang terbaiknya agung. Kita serahkan balik pada payung mahkota kita untuk memikirkan cara terbaik. Lain tak ada. Magaran dulu. Stabilkan politik. Rakyat disedarkan. Baru pilihan raya. Itu keadaannya. Saudara Mak Rajab Badaruddin, test market. Saya bukan test market. Kalau kita nak berubah parlimen, tak ada masalah. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, bukan senang, saudara. Di Perlis, ada 3 kursi Dewan Parlimen. Apakah UMNO Barisan Nasional yakin boleh menang Padang Besar? Apakah UMNO Barisan Nasional boleh menang di Kanga? 2 kursi di Perlis daripada 3 kursi. Tak usah cerita pula lagi menyampahnya orang dengan wakil daripada Arau. Kalau orang itu juga yang turunkan, memang uyup lah. Itu di Perlis 3 kursi. Bagaimana di Kedah? Dapatkah kita menawan kembali kursi Alustar? Ini kena tanya Datuk Yusof sebagai Ketua UMNO bahagian Alustar. Sejauh mana dia confident, keyakinannya. Bagaimana dengan Kuala Kedah? Bagaimana dengan di Langkawi? Langkawi, kawasan itu dulu dimenangi oleh Dr. Mahathir. Memang rakyat marah. Tetapi kalau di dalam Langkawi itu sendiri, pimpinannya berceramuk sama-sama sendiri. Aku nak ini, aku nak ini. Akhirnya bagaimana? Kalau berlaku pula cah keting. Aku tak dapat, orang yang tak dapat. Sebab itu sekarang ni, ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO kena berlapang dada. What do you want now? Apakah anda mau melihat UMNO masih lagi mengalami nasib seperti pilihan raya dulu? Kalau tak buat pilihan raya dengan segera, bertambah teruk lagi. Ini jadi keadaan sekarang ni. Saya rasa lah, kalau tanya saya secara peribadi, saya melihat yang terbaik. Yang terbaik, segerakan pilihan raya. Come what may, di saat rakyat. Sebab bagi saya, kalau kita cepat-cepat adakan pilihan raya, maka dalam keadaan parti pembangkang yang begitu berantakan, adanya PBM, antara PAS dengan Perikatan Nasional, antara mereka dengan pergerakan, kemudian dengan pejuangnya. Sebab bila pejuang masuk dalam gagasan, dia punya gagasan pejuang, gagasan warisan pejuang, macam itulah. Kalau benda itu berlaku, adanya parti warisan, ada parti pejuang, adanya parti PBN, adanya parti PAS, saya rasa mereka akan berantakan dari segi pembagian kursi. Lebih baik ada advantage untuk UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan sekarang ni antara DAP, Amanah dan Parti Muda. Kemudian Keadilan. Keadilan, dia kalau mendengar apa kenyataan Dr. Rafizi, dia cuma nak bertanya 35 kursi. Artinya mereka tidak berkeyakinan boleh menubuhkan kerajaan. Dalam keadaan begini, terbaik bagi saya lah, secara peribadi, eloklah disegerakan kita macam mana Ketua Mat, kita adakan pilihan raya dengan segera, supaya lain tak ada matlamat kita. Sedarkan rakyat, kita harus mewujudkan politik yang stabil. Kita harus menstabilkan politik agar ekonomi negara segera dapat diperbaiki. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.